Shalom, kita bertemu lagi di dalam program Inspirasi Belia pada episod yang ke-13, pelajaran 13 kita, pembersihan rumah, di mana ini adalah pelajaran yang terakhir di dalam kuartal kedua. Jadi yang bersama dengan saya di studio pada minggu ini adalah belia dari gereja Sigandar. Jadi mari kita berkenalan dahulu dengan mereka. Jadi saudara di sebelah saya. Hai, saya Jendelson. Hai, saya Avalinia. Hai, saya Mirabella. Hai, saya Helena Vera. Baiklah, itulah tadi belia kita dari Gereja Sigandar yang bersama dengan kita di studio pada minggu ini untuk pelajaran pembersihan rumah, di mana diambil daripada cerita Alkitab 2 Raja-Raja 23 dan 2 Tawarik 34, di mana buku komentari Ellen G. White, Para Nabi dan Raja bab 33. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh di dalam pelajaran kita ini, doa pembukaan kita akan dilayangkan oleh saudara Joan Delson. Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga Tuhan, Engkau berkatilah pelajaran pada minggu ini supaya apa yang dapat kami belajar, kami dapat guna dan dapat mengongsikan firman Tuhan kepada hamba-hamba Engkau yang lain Tuhan. Berkatilah semoga dapat berjalan dengan lancar. Ampunilah segala dosa kami. Semua ini kami pinta dalam nama Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara John Delson yang telah melayangkan doa pembukaan kita tadi. Jadi sekarang kita akan pergi kepada bahagian flashlight dan ayat kunci yang akan dikongsikan oleh saudari Evelinia. Baiklah, terima kasih saudara Gabriel. Kalau kita lihat dalam flashlight kita yang mengatakan, begitulah Yosia sejak awal kedewasaannya telah berusaha menarik keuntungan dari jabatannya sebagai raja untuk meninggikan prinsip-prinsip hukum Tuhan yang kudus. Maka kini, sementara Safan, ahli kitab membacakan kepadanya isi kitab undang-undang itu, raja itu melihat di dalam buku ini suatu perbendaharaan pengetahuan, suatu gabungan yang berkuasa dalam pekerjaan pembaharuan yang ia sangat rindu menyaksikannya dilaksanakan di negeri itu. Ia memutuskan untuk berjalan dalam terang nasihat-nasihat kitab itu dan juga hendak melakukan dengan sekuat kuasanya untuk memperkenalkan pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalamnya kepada rakyatnya dan sekiranya mungkin menuntun mereka mengembangkan penghormatan dan kasih terhadap undang-undang syurga. Flashlight ini terdapat dalam buku Para Nabi dan Raja, muka surat 389. Dan dalam ayat kunci, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat kunci ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Baiklah, itulah tadi flashlight dan ayat kunci kita yang dibacakan oleh saudari Evelinia. Jadi, kita akan pergi kepada apa pendapat anda, di mana saudari Vera yang akan memperkongsikan pendapat beliau. Di sini dikatakan, tandakan respon yang sesuai dengan sikap anda terhadap firman Tuhan. Kemudian jelaskan mengapa. Jadi di sini ada beberapa kenyataan saya bacakan. Saya gagal membaca Alkitab ataupun mengamalkannya di dalam hidup saya, atau Alkitab saya berhabuk kerana saya sangat sibuk dan saya tidak mempunyai masa untuk belajar Alkitab. Saya tidak tahu bagaimana untuk mempelajari Alkitab dengan lebih mendalam. Saya lupa untuk mengamalkan ajaran Alkitab dalam kehidupan saya setiap hari. Saya percaya bahawa belajar Alkitab itu adalah perkara yang sangat penting. Saya membaca Alkitab saya setiap hari dan saya cuba untuk mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari. Saya senang untuk belajar Alkitab bersama yang lain secara tetap. Saya menganggap bahawa adalah menjadi tanggungjawab saya bukan sahaja untuk percaya dan mengamalkan apa yang telah saya pelajari di dalam Alkitab, tetapi juga harus mengongsikan firman Tuhan. Baiklah saudari Vera, apakah respon anda yang sesuai dengan sikap anda terhadap firman Tuhan? Terima kasih saudara Gabriel. Saya memilih respon yang ke-8, iaitu saya menganggap bahawa adalah menjadi tanggungjawab saya bukan sahaja untuk percaya dan mengamalkan apa yang telah saya pelajari dalam Alkitab, tetapi juga saya harus mengongsikan firman Tuhan. Di sini,
sebagai orang Kristian yang mengenali atau mengetahui akan kebenaran firman Tuhan, kita bertanggungjawab untuk menyebarkan atau mengkongsikan pelajaran Alkitab kepada orang sekeliling kita, contohnya sahabat kita, rakan sekerja kita yang belum mengenali firman Tuhan. Sebagai contoh, kita juga boleh menubuhkan satu kumpulan doa yang kecil untuk kita sama-sama mendukung satu sama lain dalam pertumbuhan rohani dan memahami lebih dalam tentang perkongsian firman Tuhan. Okey, terima kasih Saudari Vera yang telah mengongsikan pendapat beliau. Saya juga setuju dengan pendapat ini, di mana jangan kita simpan firman Tuhan itu, kita harus kongsikan kepada orang luar tentang firman Tuhan ini. Sama seperti cerita kita pada minggu ini, di mana adalah mengenai Raja Yosia, di mana kita akan pergi kepada bahagian ringkasan cerita kita pada minggu ini yang akan dikongsikan oleh Saudari Mirabella. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan kongsikan inti cerita yang telah saya ringkaskan. Jadi inti cerita ini dia mengisahkan seorang raja yang bernama Raja Yosia. Jadi Raja Yosia ini menjadi seorang raja pada umur yang sangat muda, di mana kalau kita dengar umur yang dia menjadi raja, kita akan fikir maybe dia belum bersedia ataupun tidak layak. So, Raja Yosia menjadi raja pada umur 8 tahun dan memegang rekod pemerintahan selama 31 tahun. Jadi mari kita sama-sama mengenali sifat Raja Yosia. Kita boleh lihat di ayat kunci yang telah dibacakan oleh Saudari Evalinia sebentar tadi. Ia mengatakan Raja Yosia merupakan seorang yang ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti bapa leluhurnya Daud. Jadi, apakah yang telah Raja Yosia lakukan untuk menunjukkan sifatnya itu? Di sini kita boleh lihat di inti cerita, ia mengatakan menjelang awal tahun kedewasaan Raja Yosia, beliau telah memerintah agar seluruh wang di rumah Tuhan yang dikumpulkan dari pihak rakyat untuk Tuhan diserahkan pada para pekerja yang bekerja di rumah Tuhan, yaitu seperti pengawal dan tukang-tukang. Jadi beliau berpendapat sedemikian kerana dia melihat para pekerja ini telah melakukan kerja mereka dengan jujur. Jadi pada pandangan kita ataupun logik kita manusia, perkara yang dilakukan oleh Raja Yosia ini adalah perkara yang positif, perkara yang baik. Sebab apa salahnya kita memberi ganjaran kepada pekerja-pekerja kita yang telah melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan, adakah perkara yang kita lakukan itu seiring ataupun selaras dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Jadi apabila Raja Yosia mengeluarkan perintah tersebut, ia memerintahkan Safan, iaitu Panitera, untuk menyampaikan perintahnya kepada Imam Besar Hilkiah yang berada di rumah Tuhan itu, agar semua duit yang telah dikumpulkan itu diberikan kepada para pekerja rumah Tuhan itu. Tetapi apabila Imam Hilkiah mendengar perintah tersebut, dia pun berasa hairan sebab perintah yang diberikan oleh Raja Yosia itu bertentangan dengan apa yang telah dituliskan di kitab Taurat. Jadi dengan itu dia pun menyuruh Safan untuk membaca kitab Taurat tersebut dan Safan pun menyampaikan perkara tersebut kepada Raja Yosia. Dan Raja Yosia seorang yang ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia pun mengoyakkan jubahnya dan memberikan perintah baru, yaitu dia mengatakan bahawa dari masa itu semua perancangan dan tindakan yang dilakukan haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi dari itu kita boleh ambil pengajaran daripada tindakan Raja Yosia itu. Kita haruslah menjadi seperti Raja Yosia yang menerima kesalahannya dengan hati yang terbuka dan rendah hati, serta ingin memperbaiki kesalahan ini agar semua berlaku
sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu saja inti cerita daripada saya. Okey, terima kasih Saudari Mirabella yang telah memberikan ringkasan inti cerita kita pada minggu ini untuk pelajaran kita. Jadi, ia adalah berkenaan dengan Raja Yosia yang melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan di dalam pemerintahannya. Dan kalau kita lihat, dia telah memerintah selama berapa tahun tadi? 31 tahun. Okey, 31 tahun. Sangat lama tu. Jadi sebelum kita pergi kepada bahagian persoalan-persoalan daripada inti cerita kita, saya akan bacakan di sini. Tahukah anda, sang raja bertindak lebih jauh untuk membangun iman Yehuda kepada Tuhan nenek moyang mereka dengan mengadakan pesta Paskah yang besar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab undang-undang itu. Persiapan dilakukan oleh mereka yang memangku tanggungjawab mengatur acara-acara kudus, dan pada hari besar pesta itu persembahan-persembahan diadakan dengan bebas. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Kita boleh lihat di dalam 2 Raja-Raja 23. Tetapi kegiatan Yosia, walaupun berkenan kepada Tuhan, tidak dapat menebus dosa generasi-generasi yang lalu, maupun kesalehan yang ditunjukkan oleh para pengikut raja tidak dapat lagi menghasilkan perubahan dalam hati banyak orang yang dengan keras kepala menolak untuk berbalik dari penyembahan berhala kepada perbaktian kepada Tuhan yang benar. Kita boleh baca di dalam buku Ellen G. White, Para Nabi dan Raja, muka surat 405. Jadi, kita akan pergi kepada bahagian persoalan-persoalan yang kita akan kupaskan di sini. Yang persoalan yang pertama yang akan dibincangkan dan dikongsikan oleh saudara John Delson. Kena pasti semua orang yang disebut dalam cerita ini, siapakah mereka dan apakah sumbangan mereka kepada cerita ini, saudara John Delson? Terima kasih, saudara Gabriel. Berdasarkan apa yang saya fahami daripada inti cerita ini, saya mengenal pasti salah satu watak yang penting di sana ialah Raja Yosia, di mana dia seorang raja yang sangat baik hati dan menerima kesalahannya dengan hati yang terbuka. Okey, terima kasih saudara John Delson untuk kupasan yang pendek ini berkenaan dengan salah satu figura ataupun model yang sangat terang, jelas di sini, iaitu Raja Yosia. Dan sumbangannya, kalau kita lihat kepada dalam cerita ini, sumbangannya sangat besar sebagai Raja Yehuda pada masa itu. Dan kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Apakah cerita Alkitab yang anda ingat yang mempunyai persamaan dan berkaitan dengan cerita ini, saudara John Delson? Terima kasih, saudara Gabriel. Antara persamaan yang saya boleh ingat dan berkaitan dengan cerita Raja Yosia ialah Raja Hizkia, iaitu merupakan Raja Yehuda juga, dan Raja Hizkia juga seorang raja yang baik dan bukan raja yang jahat seperti bapanya, Raja Ahaz, atau seperti raja-raja kerajaan 10 suku bangsa Israel sebelumnya. Raja Hizkia juga berusaha untuk mematuhi semua perintah Yahweh. Selepas Raja Hizkia berdoa, penubuat yang bernama Yesaya membawakan pesanan Yahweh yang berikut, iaitu Raja Asyur tidak akan masuk ke dalam Yerusalem. Okey, terima kasih saudara John Delson. Kupasan yang beliau berikan tadi juga mengingatkan saya, ya betul, mengenai Raja Hizkia. Mereka nyaris-nyaris mempunyai persamaan yang sama, di mana mereka lah raja di Yehuda yang membuat pembangunan kerohanian yang besar-besaran di dalam kerajaan mereka ataupun pemerintahan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah raja-raja Israel dan juga Yehuda ini, kebanyakan raja-raja adalah yang berbuat jahat. Tetapi figure-figure yang berbuat baik, raja yang berbuat baik ini selain Raja Yosia yang tadi adalah Raja Hizkia. Dan banyak lagi persamaan dengan model yang lain seperti Raja Daud sendiri kalau kita lihat, yang juga setia kepada Tuhan sehingga hujung nyawanya. Jadi terima kasih saudara John Delson untuk kupasan yang kedua tadi. Dan soalan yang seterusnya yang akan dikongsikan oleh saudari Vera, di mana
soalan yang ketiga, ada kemungkinan sudah hampir 100 tahun kitab hukum Taurat tidak pernah dibicarakan oleh raja maupun orang biasa. Bayangkan peristiwa ini dan jelaskan beberapa emosi yang anda anggap raja dan rakyat jelata alami ketika mereka mendengar bacaan kitab Taurat itu. Dalam cerita ini, adakah terdapat satu teladan untuk diikuti, 2, sebuah doa untuk didoakan, 3, dosa untuk diakui, 4, cabaran untuk dihadapi, 5, suatu janji untuk dituntun, dan 6, suatu kebenaran untuk dipercayai, ataupun tindakan 7, tindakan untuk diambil. Ya, Saudari Vera. Terima kasih Saudara Gabriel. Okey, untuk emosi yang pertama iaitu satu teladan untuk diikuti, kita boleh mengambil teladan daripada Safan iaitu kesetiaan, tanggungjawab dan ketulusan dalam pelayanannya terhadap Tuhan. Yang kedua, sebuah doa untuk didoakan iaitu kerendahan hati untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan seperti Raja Yosia yang tersentuh dengan kehadiran firman Tuhan dari kitab Taurat itu. Yang ketiga, dosa untuk diakui iaitu pengabaian terhadap kitab firman Tuhan. Contoh, pengabaian kitab Taurat baru yang ditemui oleh Imam Besar Hilkiah. Yang keempat, cabaran untuk dihadapi, iaitu kita boleh rujuk dekat inti cerita kita, meminta petunjuk dalam inti cerita kita rangkap yang terakhir, iaitu Raja memerintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam, kepada Akbor, kepada Safan, Panitera dan kepada Asaya hamba raja katanya, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemui ini, sebab hebatnya kehangatan muka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh kerana nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan perbuatan tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Emosi yang kelima, satu janji yang untuk dituntut ialah janji kesetiaan untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan yang ditemui dan diakui kembali oleh Raja Yosia melalui penemuan kitab Taurat. Yang keenam, satu kebenaran untuk dipercayai. Firman Allah memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan mengubah kehidupan seseorang. Contohnya, reaksi Raja Yosia yang sungguh-sungguh untuk bertaubat dan mengembalikan umat kepada ketaatan terhadap firman Tuhan. Yang ketujuh, tindakan untuk diambil. Tindakan untuk diambil adalah penerimaan firman Allah. Contohnya ketika Imam Besar Hilkiah menemukan kitab Taurat yang hilang di Bait Suci. Mereka membaca isi kitab tersebut kepada raja dan sikap menerima dan menghormati firman Allah adalah langkah penting yang harus kita ambil. Ini berarti kita harus bersedia mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan melalui firman Tuhan. Sekian. Baiklah Saudari Vera yang telah berkongsikan pendapat beliau. Kalau kita lihat di sini, semua yang saya telah sebutkan tadi ada di dalam cerita ini. Dan kalau kita lihat, yang memainkan peranan yang sangat besar di dalam cerita ini adalah raja tadi dan juga rakyat jelata. Dan apa yang mereka alami semasa kitab Taurat membaca yang tadi, kita boleh lihat Raja Yosia melakukan tindakan yang betul mengikut kehendak Tuhan dan rakyat jelata juga memberikan respon yang baik kan. Saya percaya ada juga yang mungkin tidak memberikan respon yang baik, tetapi disebabkan kehendak Tuhan itu tadi yang baik, Tuhan tengok ataupun lihat di dalam penyesalan ataupun kerendahan hati Raja Yosia ini untuk bertaubat ataupun melakukan pembangunan kerohanian yang besar-besaran di kerajaannya. Kita dapat lihat bagaimana Tuhan menuntun beliau di dalam cerita kehidupan beliau ini dalam sepanjang pemerintahan beliau selama 31 tahun. Okey, terima kasih Saudari Vera sekali lagi. Dan soalan yang seterusnya, soalan yang keempat, di mana Saudari Evelinia yang akan memberikan pendapat beliau. Pada pendapat anda, adakah Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala kerana mereka kehilangan kitab Taurat, atau adakah mereka kehilangan atau tidak mengendahkan
kitab Taurat kerana mereka dengan sengaja memilih untuk menyembah berhala. Baiklah, pada pendapat saya, Israel jatuh ke penyembahan berhala kerana mereka dengan sengaja memilih untuk menyembah berhala. Kalau kita rujuk pada 2 Raja-Raja 22 ayat 11 hingga 13, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya apabila mendengar perkataan kitab Taurat tersebut lalu memerintah orang-orangnya untuk meminta petunjuk Tuhan tentang perkataan kitab yang ditemukan sebab Raja Yosia menyedari bahawa Tuhan murka oleh kerana nenek moyang mereka tidak mengikuti ajaran kitab tersebut. Jadi di sini kita dapat melihat penyembahan berhala ini sudah bermula sejak zaman nenek moyang Raja Yosia. Itu sahaja pendapat dari saya. Okey, terima kasih Saudari Evelinia yang telah berkongsikan pendapat beliau. Baiklah, soalan kita yang terakhir. Pada pendapat anda, apakah yang memberikan kekuatan kepada Yosia dalam usia yang sangat muda untuk melakukan perubahan kepada bangsa Israel? Saudari Mirabella. Terima kasih Saudara Gabriel. Jadi, dari sudut pandangan saya, Raja Yosia berani melakukan perubahan yang sangat besar itu kerana dia mengenali Tuhan. Dia melihat apa akibatnya mengingkari perintah Tuhan ketika zaman pemerintahan moyang-moyangnya, dan dari itu dia membina kesetiaan dan ketaatan terhadap Tuhan. Oleh itu, dia pilih untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan apa sahaja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara ringkasnya, saya boleh katakan dia berani kerana kasih, kesetiaan dan ketaatan dia yang besar terhadap Tuhan yang menguatkan dia dalam melakukan perubahan tersebut. Okey, terima kasih dari Mirabella. Saya sangat tertarik dengan pendapat beliau tadi di mana dia katakan walaupun dalam usia yang sangat muda ini Raja Yosia ingin melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, dan kalau kita ingin kaitkan dengan situasi kita pada masa sekarang, pada masa kini, bagaimana kita sebagai belia respon kepada nilai ataupun perbuatan Raja Yosia ini? Adakah kita sebagai para belia juga ingin melakukan perbuatan ataupun kehendak Tuhan yang benar itu tadi dalam kehidupan kita? Saudara John Delson mungkin boleh kongsikan sedikit pendapat. Saya Saudara Gabriel, pada pendapat saya belia kini kurang mengamalkan prinsip ataupun semua firman-firman Tuhan kerana sekarang belia mudah terpengaruh dengan pelbagai masalah di luar. Contohnya yang paling dekat dengan belia ialah gadget. Gadget ialah salah satu platform ataupun media yang dapat menyesatkan belia kita jauh daripada Tuhan. Ya, saya juga setuju dengan pendapat John Delson ini. Kalau kita lihat pada topik kita pada minggu ini adalah pembersihan rumah, di mana adalah mengenai pembersihan rumah yang menyingkirkan atau memusnahkan berhala-berhala pada zaman Raja Yosia itu. Dan kalau kita lihat pada masa kini, kita juga mempunyai berhala-berhala di dalam kehidupan kita kan. Seperti saudara John Delson katakan tadi adalah gadget. Gadget ini bagus kalau kita gunakan dengan tata tertib yang baik, tetapi kalau kita terlebih menggunakannya seperti main game ataupun melayari laman-laman web yang tidak tertentu, yang tidak baik, itu akan memberikan ataupun memesongkan kita daripada Tuhan kan. Jadi sangat penting untuk para belia kita pada masa ini untuk mengetahui apakah berhala-berhala di dalam kehidupan kita, dan kita harus melakukan pembersihan seperti Raja Yosia ini lakukan pembersihan, pembangunan yang harus dilakukan dari segi kerohanian kita pada masa kini. Terima kasih saudara John Delson. Jadi sebelum kita pergi kepada rumusan dan kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini, saya ingin bacakan di pandangan lain, di mana di dalam penulisan Ellen G. White Kebahagiaan Sejati muka surat 87 dan 88, Tuhan berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya, dari hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar mengenai penebusan. Isilah seluruh hati
dengan firman Tuhan. Jadi selaras dengan pelajaran kita pada minggu ini, kita dapat lihat Ellen G. White juga menulis bahawa kita harus melakukan pembersihan dan isilah seluruh hati kita dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah pelita bagi jalan kita. Baiklah para penonton kita akan pergi kepada rumusan ataupun kesimpulan pelajaran kita pada minggu ini yang akan dikongsikan, dirumuskan oleh Saudari Evelinia. Okey, baiklah. Terima kasih Saudara Gabriel. Kalau kita boleh simpulkan pelajaran kita pada minggu ini, kita dapat melihat bahawa sungguh mengagumkan untuk menyaksikan bagaimana seorang anak muda boleh bertindak balas dan memimpin dengan begitu bertimbang rasa dengan seluruh negara yang terdiri daripada orang-orang yang kecewa. Kalau kita boleh lihat dalam buku 1 Timotius 4 ayat 12 dan 13 berkata, "Jangan biarkan sesiapa memandang rendah kamu kerana kamu masih muda, tetapi jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman dan dalam kesucian. Sampai aku datang, mengabdikan diri untuk membaca kitab suci, untuk memberitakan dan mengajar." Jika kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia, perbuatannya mungkin nampak seperti perbuatan yang kita cakap simple, which is membersihkan Kaabah. Tapi dengan membersihkan Kaabah, mereka boleh temui kitab Taurat yang telah lama hilang. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa benda yang kita rasa, perkara kecil yang kita buat itu sebenarnya memberi impak yang besar terhadap pengetahuan kita. Tanpa kita sedari, kadang-kadang kita lupa dan mungkin tiada yang menegur ataupun tiada yang ingin memberitahu tentang kesalahan yang kita buat. Tapi dengan membuat aktiviti yang simple tersebut, mereka boleh jumpa kitab Taurat yang telah menyedarkan mereka bahawa nenek moyang mereka telah melakukan kesilapan tersebut dan patut diubah kepada jalan yang lebih baik. Jadi itu sahaja ringkasan dari saya. Okey, terima kasih Saudari Evelinia, di mana saya ingin tambah sedikit di sini respon kepada kesimpulan beliau tadi. Kalau kita lihat, dia katakan dari pembersihan Kaabah ini, kalau kita secara fizikalnya kita lihat fizikal Kaabah itu kan bangunan, tapi juga dikatakan di sini dari satu perspektif di mana badan kita juga adalah Kaabah, kan? Kaabah Tuhan yang suci, di mana kita perlu bersihkan segala perbuatan kita yang tidak baik. Dan saya ingin bacakan di sini di mana ayat Yosua 1 ayat 8 untuk ayat penekanan kita dan sebagai penutup kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita mengikut jalan Tuhan ini tadi, kita dapat lihat seperti janji Tuhan ini, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Jadi itulah tadi pelajaran kita pada minggu ini untuk pembersihan rumah, di mana bukan rumah bangunan itu saja yang kita harus bersihkan, tapi kita harus lihat berhala-berhala di dalam kehidupan kita, diri kita ini, badan kita ini yang dianggap suci oleh Tuhan, dan kita perlu telitikan janji-janji Tuhan dan perkataan firman Tuhan untuk perjalanan kita yang lebih berhasil dalam kehidupan kita. Baiklah, doa penutup kita akan dilayangkan oleh Saudari Mirabella. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Maha Besar yang bertakhta di kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari dan sepanjang masa kami berada di sini ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa yang telah kami lakukan, terutamanya para remaja yang cenderung melakukan keputusan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Begitulah kami juga ingin hati dan minda kami terbuka untuk menerima segala pengajaran-pengajaran yang dapat kami dapati daripada kisah-kisah yang telah kami pelajari di dalam Alkitab, seperti kisah Raja Yosia tadi. Semoga ia menguatkan lagi iman-iman
para pemuda untuk sentiasa mengikuti atau sentiasa menuruti, mentaati kata-katamu yang telah Engkau tinggalkan bagi panduan hidup kami di dunia ini, ya Tuhan. Dan Tuhan, begitu juga kami berterima kasih atas hidup yang telah Engkau berikan, atas nafas yang telah Engkau berikan kepada kami sehinggalah hari ini, dan semoga Engkau sentiasa berada di sisi kami sepanjang hidup kami supaya kami tidak terlalu jauh memesong daripada jalan yang benar, Tuhan. Dan Tuhan, dengan rendah hatinya kami memohon dan kami meminta agar semua doa-doa yang telah kami layangkan, termasuklah doa ini, dijawab dengan kerelaan-Mu, dan semua ini kami minta dan kami serah dalam nama Engkau, Tuhan Bapa yang bertakhta di kerajaan syurga, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Mirabella di atas doa penutupan tadi. Jadi itulah tadi penghujung rancangan kita untuk program Inspirasi Belia ini pada minggu ini, dan kita akan bertemu lagi untuk topik-topik yang seterusnya di dalam kuarter yang baru, kuarter ketiga, dengan lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian dan juga perbincangan yang kita akan bincangkan bersama. Dan baiklah penonton yang di luar sana, itu sahaja dari kami yang di studio, dan sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye.